Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashraf Hakimi bin Muhammad Ali daripada kelas di PHU 5J. Okey, hari ini saya dan kumpulan saya ingin menerangkan teknik dan cara penyembelihan haiwan korban. Okey, ahli-ahli kumpulan saya adalah Muhammad Zulhaikal bin Kamaruddin. Yang kedua, Nur Izzah Hafizah binti Muhammad Jafri. Yang ketiga, Siti Nur Aisyah binti Syamsul Nizam. Yang keempat, Nurul Atira Amani binti Abdul Amri. Yang terakhir iaitu Aisyah binti Abdul Muttalib. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu pengenalan. Pengenalan kepada teknik cara dan penyembelihan haiwan korban ini. Ibadah korban merupakan amalan yang dituntut dalam Islam. Amalan ini dituntut kerana tujuannya adalah sebagai amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Ibadah ini telah dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia setiap tahun apabila tibanya Idul Adha, iaitu Hari Raya Korban pada 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang ketiga, dalam pelaksanaan ibadah korban ini terdapat beberapa cara dan teknik yang digunakan oleh para penyembelih untuk menyembelih haiwan korban tersebut. Yang terakhir, cara dan teknik digunakan oleh mereka juga mempunyai nama-nama spesifik dan haiwan yang spesifik juga. Okey. Ini je daripada saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aisyah binti Syamsul Nizam dari kelas DPHU 5J. Saya akan meneruskan kepada teknik penyembelihan haiwan korban. Teknik penyembelihan haiwan korban ini terbagi pada dua, iaitu yang pertama teknik az-zabhu, yang kedua teknik tazkiyah. Yang pertama adalah teknik az-zabhu. Teknik az-zabhu ni adalah memotong perkara yang boleh membawa maut di batang leher, sama ada ia memenuhi syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti ataupun tidak. Syarat tu adalah syarat yang berkaitan dengan binatang sembelihan, iaitu yang pertama, penyembelihan dapat menangkap haiwan itu sebelum disembelih dan haiwan itu masih mempunyai hayat. Yang kedua pula ialah putusnya halkum dan urat merih. Halkum ni adalah saluran pernafasan. Urat merih ni pula saluran makanan. Sekiranya masih belum putus salah satu dari keduanya, walaupun sedikit, sembelihan itu jadi tak sah. Yang ketiga pula, memotong dengan cepat dan sekaligus. Ini sebab kalau kita lakukan dengan perlahan, lalu haiwan itu menggelepuh sebagaimana binatang yang disembelih sebelum semuanya selesai dipotong, maka terbatallah sembelihan dan ia jadi tak sah. Seterusnya pula, teknik at-tazkiyah. Teknik at-tazkiyah ialah menyembelih binatang di lehernya ataupun di halkumnya sekiranya binatang tersebut boleh dikuasai ataupun dengan mana-mana tetakan yang boleh menamatkan nyawanya sekiranya ia tidak dapat dikuasai, seperti binatang yang diburu. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah Hafizah binti Muhammad Jafri daripada kelas DPHU 5K. Okey, saya akan teruskan dengan pembentangan cara penyembelihan haiwan korban. Okey, kita nak sembelih haiwan korban pun ada cara-cara yang betul untuk kita gunakan, untuk kita ikut supaya haiwan-haiwan korban yang kita sembelih tu halal untuk kita semua makan. Okey, cara penyembelihan haiwan korban terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah cara az-zabhu, yang kedua adalah cara an-nahru, dan yang terakhir sekali yang ketiga adalah cara al-akru. Okey, jom kita tengok macam mana cara-cara penyembelihan haiwan korban tersebut.
Okey, jom kita tengok cara yang pertama, iaitu cara az-zabhu. Okey, cara penyembelihan haiwan korban az-zabhu ni adalah dia dimulakan dengan memotong al-halku, iaitu batang leher belah atas haiwan tersebut dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, langkah-langkah penyembelihan haiwan korban mengikut cara az-zabhu. Yang pertama ialah memotong seluruh halkum, iaitu saluran nafas, dan juga seluruh marih, iaitu saluran makan dan minum. Okey. Yang kedua ialah niat. Seseorang yang menyembelih perlu niat ketika melakukan penyembelihan. Okey, seterusnya, jika seseorang itu memegang pisau di tangannya dan pisau tu terlepas dari tangan dia, lalu terkena leher binatang korban tersebut dan putus seluruh urat halkum dan urat marihnya. Okey, itu tidak dikira sebagai penyembelihan kerana seseorang itu dia tidak ada niat untuk melakukan penyembelihan tersebut. Okey, so dia terlepas tu dia tak ada niat lagi untuk dia nak melakukan dia nak sembelih haiwan tersebut. Dan maka haiwan tersebut tidaklah halal untuk kita makan. Maksudnya daging haiwan yang dah disembelih tu kita tak boleh makan. Okey, yang terakhir sekali ialah hendaklah binatang tersebut mati semata-mata disebabkan oleh penyembelihan tersebut. Okey, maksudnya kat sini dia tidak melakukan sebarang satu perbuatan lain yang boleh menyebabkan haiwan korban itu maut ketika disembelih. Okey, sebagai contoh, contohnya haiwan korban tu sebelum berlakunya penyembelihan tu, haiwan korban tu dia ada makan racun. Contohnya kalau ada orang bagi dia makan racun ataupun dia sendiri yang makan racun tu, so dia mati tu, dia ketika dia disembelih tu dia mati disebabkan racun, bukan disebabkan dia disembelih. Okey, dia tak boleh. Dia kena haiwan korban tu mati disebabkan dia disembelih. Okey, ini adalah contoh-contoh gambar yang menggunakan cara az-zabhu. Okey, ini adalah contoh macam mana terputusnya urat halkum dan juga urat marih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah binti Abdul Muttalib daripada kelas TPHU 5K. So, sambungan dari kawan saya tadi iaitu cara penyembelihan yang kedua ialah an-nahru. An-nahru ni apa? Okey, an-nahru ni ialah memotong lapah, iaitu batang leher sebelah bawah bawah haiwan. So cara ini disunatkan bagi menyembelih unta. So caranya ditikam bahagian bawah leher jika mampu, sebab dengan cara ni dapat memutuskan urat halkum. Dan kaedah ni juga adalah sunat bagi menyembelih seekor unta, sebab unta ni mempunyai leher yang panjang. Dan dengan cara ni dia dapat mempercepatkanlah kematian unta itu. Dalam Al-Quran pun ada sebut dalam surah Al-Kawthar ayat 2 yang berbunyi fasalli lirabbika wanhar. Maksudnya, oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai tanda syukur. Ahli fuqaha berkata, maksudnya kat sini unta yang disembelih secara an-nahru itu akan menyegerakan keluarnya nyawa sebab leher unta tu yang panjang. So yang sunat disembelih secara an-nahru itu ialah untuk unta. Kalau untuk macam lembu, kambing dan seumpama dengannya, disunatkan menyembelih dengan cara sembelih kat bahagian atas lah. Kalau macam unta kan belah bawah, kalau macam yang kambing semua tu belah atas. So cara yang ketiga ialah cara al-akru. Al-akru ni apa? Al-akru ni mencederakan mana-mana bahagian haiwan yang mana ianya boleh mematikan haiwan tersebut. So kaedah ni boleh digunakan kalau tak mampu untuk menggunakan cara az-zabhu dengan an-nahru. So dengan kaedah ini juga dikenali sebagai menyembelih secara darurat, sebab haiwan yang nak disembelih itu tidak dapat dikawal dan mungkin untuk disembelih itu tak dapat nak disembelih dengan cara biasalah. Okay, macam contoh macam rusa kan. Kita kan macam biasanya susah nak tangkap rusa tu. So biasanya orang akan buru rusa dengan cara mana. So macam itulah satu dalil daripada Rasulullah SAW yang bermaksud
kami bersama dengan Rasulullah SAW. Ada seekor unta yang mengamuk, lalu seorang lelaki melepaskan panah dan menangkapnya. Rasulullah SAW pun bersabda, haiwan ini lari seperti mana larinya binatang liar. Jika dia berlaku liar, maka lakukanlah seperti ini. Maksud yang lakukan seperti ini tu, cara lelaki tu buatlah memanah dengan cara memanah lah, untuk menangkap seekor binatang liar. So, cara al-akru ni dilakukan terhadap binatang liar dan yang tidak dapat dikawal, sebagaimana penyembelihan binatang buruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atira Amni binti Ahmad Amri dari kelas di PSU 5L. Okay, hari ini saya akan terangkan tentang jenis-jenis haiwan mengikut kategori. Ada 3 kategori haiwan. Yang pertama kategori az-zabhu, yang kedua kategori an-nahru, dan ketiga kategori al-aqru. Okey, bagi jenis korban bagi kategori az-zabhu ialah haiwan ini yang boleh ditangkap. Contohnya macam dia mudah ditangkap oleh manusia untuk disembelih. Jenis-jenis haiwan bagi kategori ini ada 4, iaitu kibas, biri-biri atau domba. Kedua, lembu dan kerbau. Ketiga, kambing. Itu dia dari saya. Slide seterusnya saya akan serahkan kepada ahli kumpulan yang lain. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zulhaikal bin Kamaluddin. Saya dari kelas DPSU 5J. Assalamualaikum, jadi saya akan terangkan tentang jenis-jenis haiwan korban bagi kategori an-nahru dan al-aqru. Okey, seperti yang telah dijelaskan oleh rakan saya, maka kita tahu bahawa an-nahru adalah haiwan yang berleher panjang dan boleh dikuasai. Maka apakah contoh haiwan yang dikategorikan di dalam kategori an-nahru? Okey, contoh haiwan yang di bawah kategori an-nahru adalah unta. Hal ini kerana unta boleh dikuasai dan dia berleher panjang. Maka dia jatuh ataupun dia dimasukkan ke dalam kategori an-nahru. Persoalannya, adakah haiwan seperti burung unta dan zirafah boleh dimasukkan juga ke dalam kategori an-nahru? Okey, jawapannya adalah tidak. Tidak sama sekali. Kenapa ya? Okey, kita berbalik kepada syarat haiwan an-nahru, iaitu berleher panjang dan boleh dikuasai. Okey, maksud mudah dikuasai adalah haiwan sembelihan itu mudah untuk ditumbangkan dan mudah untuk disembelih oleh penyembelih. Dan juga ia tidak berbahaya. Penyembelih tidak perlu bersusah payah menangkapnya untuk menyembelihnya. Dan ia juga tidak memberi ancaman kepada penyembelih seperti mempunyai kuku ataupun paruh yang tajam ataupun apa-apa benda yang tajam yang boleh membunuh atau memudaratkan penyembelih dengan sekali sap. Okey, seperti yang saya telah jelaskan sebentar tadi, maka kita tahu bahawa burung unta dan zirafah memang tidak sesuai untuk dimasukkan di dalam kategori an-nahru. Hal ini kerana burung unta mempunyai kuku dan paruh yang tajam, maka ia boleh mencederakan dan memudaratkan penyembelih. Lagipun, kita nak tangkap burung unta pun susah tau. Manakala untuk zirafah, dia mungkin tidak mempunyai kuku dan paruh yang tajam, tetapi ia amatlah tinggi. Ia boleh sekali ataupun ia boleh tumbangkan kita dengan sekali kick gitu je. Kick. Faham? Dia bila dia tinggi sangat, amatlah susah untuk kita tumbangkan. Okey, apabila haiwan itu susah untuk ditumbangkan, maka ia tidak sesuai untuk dimasukkan di bawah kategori an-nahru. Okey, sekarang kita sudah faham dan tahu apakah haiwan yang dikategorikan di bawah kategori an-nahru. Seperti yang saya telah jelaskan sebentar tadi dan telah menjawab kepada persoalan yang telah saya tunjukkan tadi juga. Maka sekarang kita akan masuk kepada jenis haiwan yang dikategorikan di bawah kategori al-aqru. Okey, seperti yang kita sedia maklum, haiwan al-aqru ialah haiwan yang tidak boleh dikuasai dan satu je cara untuk bagi
dia ataupun untuk kita sembelihnya adalah dengan mencampak kapak ataupun alatan di tempat yang akan membawa maut kepada haiwan tersebut. Okey, maksud membawa maut di situ adalah haiwan itu akan mati dengan serta-merta apabila terkena senjata yang telah dicampakkan kepada mereka. Jikalau ia masih tidak mati pada ketika itu, maka ia perlu disembelih. Dan jikalau ia tidak disembelih, maka ia akan menjadi bangkai dan tidak boleh dimakan kerana ia sudah jatuh pada kategori haram dimakan. Okay. Dan contoh haiwan al-akru ni ialah haiwan buruan seperti rusa bukan unta, burung unta, kijang dan zirafah dan haiwan-haiwan buruan lain. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Saya berharap penjelasan saya akan jenis dan contoh haiwan yang dikategorikan di bawah kategori an-nahru dan al-akru itu amalan mudah untuk difahami, jelas dan mudah untuk dihadam. Okey, seterusnya saya akan membincangkan perbezaan cara-cara penyembelihan haiwan korban. Ciri perbezaan yang pertama ialah cara azabu. Yang kedua adalah cara an-nahru. Yang ketiga, cara al-akru. Okey, dari segi ciri haiwan pula, pada ciri azabu, haiwan ini yang boleh ditangkap, yakni dikuasai oleh manusia untuk disembelih. Cara an-nahru, haiwan ini boleh ditangkap dan dikuasai oleh manusia dan berleher panjang. Yang ketiga, ciri haiwan al-akru, haiwan yang menjadi liar dan tuannya tidak boleh menangkapnya seperti terjatuh ke dalam perigi. Haiwan ini juga adalah haiwan buruan yang halal dimakan. Okey, kita pergi perbezaan yang kedua, iaitu jenis haiwan. Jenis haiwan azabu ialah kibas, biri-biri atau domba. Yang kedua, kambing. Dan yang terakhir, lembu atau kerbau. Jenis haiwan an-nahru iaitu unta lahma sebab dia berleher panjang. Yang terakhir, jenis haiwan al-nakru ialah rusa, kijang, burung unta, kancil dan zirafah. Kita pergi yang terakhir. Cara penyembelihan azabu dimulakan dengan memotong al-akru, yakni batang leher sebelah atas haiwan dengan syarat-syarat tertentu. Bagi cara penyembelihan al-nahru pula, al-nahru dimulakan dengan memotong al-labbah, yakni batang leher sebelah bawah haiwan. Okey, yang ketiga, cara penyembelihan al-akru dimulakan dengan mencederakan haiwan tersebut dengan kecederaan yang membawa maut pada mana-mana bahagian badannya. Okey, yang terakhir iaitu kawasan sembelihan. Kawasan sembelihan azabu ialah batang leher sebelah atas. Okey, kita ingat. Yang kedua, kawasan sembelihan an-nahru, batang leher sebelah bawah. Yang terakhir, kawasan sembelihan al-akru, al-akru ialah mana-mana bahagian badan yang membawa maut. Okey, terima kasih daripada saya. Okey, saya akan meneruskan lagi kepada penutup pada tajuk kita pada hari ini. Yang pertama ialah amalan penyembelihan ini merupakan salah satu bentuk ibadah dan bukti perhambaan seorang manusia kepada Allah. Yang kedua, kita seharusnya mengetahui cara penyembelihan yang betul supaya kita tidak menzalimi haiwan tersebut. Yang ketiga pula, haiwan yang halal, cara penyembelihan yang sempurna dan memenuhi sunat
sembelihan dapat menjadikan daging haiwan itu halal dan baik. Itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada semua umat Islam. Sekian, terima kasih daripada ahli kumpulan kami.